Dalam video ini, cikgu akan dedahkan tips mudah untuk mengarang karangan bahagian A, BM SPM. Ini merupakan contoh soalan karangan bahagian A, BM SPM yang lebih dikenali sebagai karangan berpandu ataupun karangan rangsangan. Soalan ini cikgu petik daripada soalan sebenar SPM tahun 2019. Dalam video ini, cikgu akan dedahkan satu cara yang mudah bagi pelajar yang lemah penguasaannya dalam aspek penulisan bahasa Melayu untuk menghasilkan sebuah karangan berpandu. Dengan syarat, pelajar kena menghafal rangka karangan yang terdiri daripada 3 perenggan iaitu pendahuluan, isi dan juga kesimpulan. Sekiranya pelajar mampu menghafal ketiga-tiga perenggan ini, maka mereka mampu menjawab soalan untuk bahagian A. Oleh sebab soalan bahagian A terdiri daripada 3 isi iaitu isi pertama, isi kedua dan isi yang ketiga, maka kita perlu mengembangkan rangka karangan bahagian isi kepada isi 1, isi 2 dan juga isi yang ketiga. Pendek kata, karangan yang dihasilkan nanti akan terdiri daripada 3 isi, 1 perenggan pendahuluan dan juga 1 perenggan kesimpulan. Jumlah keseluruhannya ialah 5 perenggan. Dalam setiap bahagian rangka karangan ini, tidak kira pendahuluan, isi ataupun kesimpulan, kita akan mendapati bahawa terdapat istilah yang telah dihitamkan dan diitalikkan. Perkataan yang telah diitalikkan dan diboldkan di sini perlu kita cari frasa daripada soalan untuk menggantikannya. Cuba kita perhatikan dalam bahagian pendahuluan, kita dapat perhatikan bahawa terdapat istilah kehendak soalan, isi 1, isi 2 dan juga isi 3. Begitu juga dengan perenggan kesimpulan, terdapat istilah kehendak soalan yang telah diboldkan dan diitalikkan. Begitu juga dengan isi 1, isi 2 dan juga isi 3. Untuk bahagian isi pula, sama juga dengan pendahuluan dan kesimpulan, kita akan jumpa istilah kehendak soalan, isi 1, kehendak soalan, isi 2 dan juga kehendak soalan, isi 3. Oleh itu, kita perlu mendapatkan kehendak soalan, isi 1 dan isi 2, begitu juga dengan isi yang ketiga daripada soalan untuk dimasukkannya dalam rangka karangan ini. Kita beralih ke bahagian soalan. Bagaimana kita mengesan kehendak soalan? Kehendak soalan boleh kita jumpa pada bahagian soalan, arahan soalan. Pada bahagian arahan soalan, terdapat frasa yang telah dihitamkan. Frasa yang dihitamkan di sini merupakan kehendak soalan untuk soalan ini. Seterusnya, setelah kita berjaya mengesan kehendak soalan, marilah kita mengesan bahagian isi pula. Biasanya isi terletak di bawah setiap gambar yang diberikan. Contohnya, untuk isi yang pertama, letak di bawah gambar yang pertama, iaitu pelbagai bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Gambar isi yang ketiga boleh kita jumpa dapati melalui gambar yang kedua, iaitu kemudahan internet untuk mengakses maklumat. Isi yang ketiga boleh kita jumpa melalui istilah yang terletak di bawah gambar yang ketiga, iaitu tempat mengulang kaji pelajaran. Sekarang, cikgu ulang sekali lagi. Kehendak soalan boleh dijumpa dalam bahagian arahan soalan dengan istilah yang telah diboldkan. Isi boleh dijumpa di bahagian bawah setiap gambar. Setelah kita berjaya mengesan kehendak soalan dan juga isi 1, isi 2 dan isi yang ketiga, marilah kita menggantikan frasa-frasa yang kita jumpa di sini ke dalam bahagian rangka karangan.
Kita gantikan kehendak soalan dengan kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Setiap bahagian kehendak soalan yang kita jumpa dalam perenggan ini digantikan dengan kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Seterusnya, untuk isi 1, isi 2 dan isi 3, kita gantikan frasa-frasa yang terletak di bawah gambar ini. Gambar yang terdapat dalam soalan. Seterusnya, cikgu tunjukkan bahagian isi pula. Bahagian isi sama dengan bahagian pendahuluan. Kita gantikan kehendak soalan dengan kehendak soalan yang kita jumpa dalam soalan, iaitu kebaikan-kebaikan pusat sumber sekolah. Untuk isi yang pertama, yang terdapat dalam rangka karangan, kita gantikannya dengan pelbagai bahan rujukan untuk menambah ilmu pengetahuan. Untuk bahagian isi yang kedua pula, bahagian isi perenggan yang kedua pula, kita gantikan kehendak soalan dan juga isi yang kedua berasaskan soalan. Begitu juga dengan perenggan yang keempat, kita gantikan kehendak soalan dan isi ketiga yang kita peroleh daripada soalan. Sama juga untuk bahagian kesimpulan, kita gantikan kehendak soalan, isi 1, isi 2 dan isi 3 yang kita jumpa dalam kehendak soalan, ke dalam bahagian rangka karangan. Setelah kita menggantikan ke semua bahagian yang telah diitalikkan dan telah dibolkan, kita akan dapat hasil ini. Ini merupakan hasil untuk bahagian pendahuluan. Ini merupakan hasil untuk bahagian perenggan isi. Ini merupakan hasil untuk perenggan isi yang kedua. Ini merupakan hasil untuk isi yang ketiga. Dan ini merupakan hasil untuk kesimpulan. Cikgu akan tunjukkan karangan yang lengkap dalam bentuk satu dokumen. Inilah hasilnya setelah cikgu menggabungkan setiap perenggan yang kita hasilkan tadi dalam bentuk prosa yang lengkap. Ini adalah pendahuluan, isi 1, isi 2, isi 3 dan bahagian kesimpulan. Demikianlah cara untuk kita menghasilkan sebuah prosa yang lengkap bagi bahagian A. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Untuk perkongsian yang seterusnya, cikgu akan kongsikan cara yang mudah untuk belajar menghasilkan karangan bahagian B pula. Kita akan menggunakan konsep yang sama, rangka karangan yang sama untuk menghasilkan karangan bahagian B. Sekian sahaja perkongsian untuk kali ini. Kita berjumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang.